Warahmatullahi Betul? Ya. pula ni. Mulakan majlis kita dengan baca umul kitab. Ada dia je. So ada tekan mana ni? Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita teruskan lagi ya. Majlis ilmu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, iaitu kelas hadis 40, dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami memohon darimu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami memohon darimu syurga, Firdaus tanpa hisab dan azab, dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari neraka dan apa jua yang boleh menghampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami mohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, apa yang Kau tentukan ke atas kami sesuatu perkara, maka jadikan ia kesudahan, petunjuk. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru, la takilna nafsi tarfat amin. Waslih sya'na kullahu bima aslahta bihi sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini insyaAllah kita sudah selesaikan 3 lagi hadis, iaitu hadis 15 dan 16 dan 17 insyaAllah. Hadis 15 ni tajuk dia 73 kan, etika orang beriman. Tapi dalam kitab dia tajuk Etika orang beriman. Kitab ni dia tulis tajuk adab dalam bermasyarakat. Okeylah ya. Satu tu lebih umum tapi yang satu tu lebih menjurus kepada apa yang terkandung dalam hadis. Okey. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu." Setiap ayat tu ada mengandungi man kana yu'min billah. Betul tak? Memula tu kan. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kita tengok terjemahan ni. Siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah,
wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat. Dia percaya ke Allah, dia percaya pada hari akhirat. Hendaklah berkata baik atau diam. Kalau yang nak dicakapkan tu baik, cakaplah. Tapi kalau benda tak baik, lebih baik diam. Tentulah maksudnya kan. Lepas tu dia ulang lagi, wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir, kali kedua kan. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, hendaklah menghormati jiran tetangganya. Fal yukrim jarahu. Tadi tu fal yakul khairan atau liyasmut. Ni fal yukrim jarahu. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya, wa man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. Ada 3 perkara lah yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Sekiranya kita mengaku kita memang orang yang beriman dan percaya pada hari akhirat. Beriman kepada Allah dan percaya pada hari akhirat ni adalah 2 dari 6 rukun iman, kan? Jadi 2 keyakinan pada rukun iman ni, kita kalau dah mengucap syahadah, percayalah kan 2 perkara tu. Selain daripada itu ada 4 lagi lah kalau rukun iman ya. Kita hendaklah cakap yang elok-elok, cakap yang baik. Kalau benda tu tak baik, kita diam. Diam adalah lebih baik. Dan yang kedua, kita kena muliakan jiran kita. Dan yang ketiga, kita hendaklah muliakan tetamu kita. Okay. Sebab itulah saya kata tadi, kitab yang USIM keluaran ni, dia beri tajuk adab dalam bermasyarakat. Okey lah tu kan? Dari hadis tersebut dalam huraiannya, sebelum huraian tu, saya nak quote, kenapa Nabi menggandingkan beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja, kan? Beriman kepada Allah ni macam gerbang lah, gerbang kepada pengakuan kita kepada Allah, percaya kepada Allah kan. Dan hari akhirat tu adalah tempat yang akan diberi ganjaran oleh Allah. Jadi kalau beriman dapat ganjaran. Ganjaran tu kalau baik syurga, kalau tak baik neraka, macam itulah kan. Jadi itulah punca digabungkan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okay. Maknanya orang kafir, kalau dia tak beriman, macam mana baik pun dia, macam mana pemurah pun dia, macam mana kita bersedekah lah kan, kalau dia memberi apa-apa bantuan berjuta ke, berbilion ke, maka adalah sia-sia. Sebab nak dapat pahala, nak dapat ganjaran baik, hendaklah beriman terlebih dahulu. Ada juga tu, kesianlah kan dia, paling baik lagi, tapi tak dapat masuk syurga. Macamlah orang cerdik sangat, tapi tak masuk universiti. Bolehkah dia anugerah ijazah? Tak boleh kan? Jadi gerbang dia masuk universiti dulu dan belajar, betul tak? Jadi nak masuk syurga ni, kena masuklah gerbang dia, iaitu beriman kepada Allah. Dengan iman itulah boleh menentukan ganjaran. Itulah di antara kenapa digandingkan beriman itu dengan hari akhirat. Bila dah beriman kepada Allah tu, maka 4 lagi yang lain tu berurutan lah kan. Percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada qadar kan, macam tu. Tengok huraian muka surat 75, ayat tu, potongan ayat hadisnya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bermaksud sesiapa beriman dengan keimanan yang sempurna,
Bukannya iman percaya macam tu je, tapi dengan sempurna. Yang dengan keimanannya itu menyelamatkannya daripada azab Allah dan membawanya mendapat keredaan Allah. Macam saya nak cakap macam tu. Maknanya percaya tu bukan di mulut sahaja tetapi dibuktikan. Kan, dibuktikan percaya kepada Allah tu makna yang Allah suruh tu buatlah kan. Yang Allah larang tak buatlah. Jangan ngaku ya percaya pada Allah tapi apa yang disuruh tak kisah, apa yang dilarang itulah yang Ramadan buat. Itu makna tak sempurna lah keimanan tu kan. Okey. Lepas tu yang kedua, potongan hadis yang kedua. Hendaklah berkata baik atau diam. Bermaksud orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu takut kepada ancaman-ancaman Allah kan. Mengharapkan pahala daripada Allah. Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan itu dah sebut dah juga ni kan. Kita cakap yang elok je. Kalau teragak nak cakap yang tak elok tu istighfar lah siapa kan. Istighfar tu kadang-kadang waktu kuat istighfar kan. Kadang lah mati lah. Tu terserahlah kepada kemahiran masing-masing. Kemahiran. Okey ke? Okey ke nak kata kemahiran? Rasa hati masing-masing kan? Yang terpenting daripada semua itu adalah mengendalikan gerak-geri seluruh anggota badan kerana kelak kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan semua anggota badan kita. Makna lain dari lidah, anggota badan juga akan dipersoalkan. Itu yang dikata mengendalikan gerak-geri. Kalau yang bercakap tadi lidah lah kan. Sebab ada firman Allah surah Al-Isra 17:36. Apa berarti 17 tu? 36 tu nombor ayat kan? 17 tu apa berarti tu? Nombor surah. Nombor surah. Surah 17. Nombor surah yang ke-17. Surah. Tapi kita biasa juzuk kan? Tapi yang akhir-akhir ni memang orang lebih refer kepada nombor surah. Bila refer nombor surah tu boleh jangka lah. Awal lagi ke, tengah ke, ujung ke kan macam tu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sam'a pendengaran, telinga lah kan? Wal basara penglihatan, mata kan? Wal fuada, fuad tu hati. Kullu ulaika semuanya kelak kan anhu mas'ula akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Dong lihat hati tu yang saya terkenang Datin Zakiah kongsi dulu masa wuduk kan. So basuh muka tu kita baca apa, kita cakap apa kan. Kek muka banyak kan anggota yang dipertanggungjawab kan. Telinga, mata kan. Jadi dalam kita berwuduk tu kita sebutlah juga kan, minta ampun kan dosa mata. Dia hidung pun ada kat muka tu, dosa hidung. Apa dosa hidung? Tercium benda yang busuk, lepas tu menyumpah-nyumpah dia. Kan jadi dosa tu, betul tak? Kita tak perasan hidung buat dosa. Tapi mulut nak bercakap kan. Hati tu rasa tak berkenan. Dia berkait-kait. Yang pendengaran tu telinga. Telinga pun ada di kepala walaupun tak letak tepat ke muka kan. Sebelah muka kiri kanan. Jadi minta ampun jugalah dosa-dosa
telinga. Dengan telinga ni macam-macam kita terdengar kan. Bila macam-macam terdengar tu kadang-kadang boleh juga menimbulkan dosa sebab hati react dari apa yang didengar tu. Okey. Jadi selain daripada hati, anggota-anggota yang lain juga kita perlu ambil perhatian sebab semua anggota tersebut akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan melalui anggota tersebut. Okey. Selain daripada itu, firman Allah, ma yalfizu min qalin illa ladaihi raqibun wa atid. Timu betul dalam Quran ni raqib dengan atid kan? Artinya apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh raqib dan atid. Ada agak raqib atid tu banyak betul lah ya. Yalah setiap orang ada raqib atid yang jaga dia. Nama tu jugalah kan. Pasal fungsi. Nama tu berasaskan pada fungsi dia. Yang pula ingat alah rakyat atib tu dia berdua ya, mana nak terdaya berjuta berbilion orang kan. Itu kita tak payah fikir. Yang kita fikir kiri kanan kita memang ada malaikat rakib dan atib yang catat apa saja yang kita buat, yang kita tulis, yang kita tindakan kita, yang dalam hati kita pun dia terdengar kan, hati berkata. Okey. Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka kerana tidak dapat mengendalikan lidahnya? Mengendalikan ni macam mengendalikan kereta lah ya. Tu yang kalau kereta terbabas apa, di luar kawalan. Ya, maknanya kalau lidah pun di luar kawalan, maknanya akan terjerumus lah. Jadi ini hadis ya. Hadis ini memang mengingatkan kita lidah kita kena kendalikan dengan baik. Kena kawal dengan baik supaya tidak menjerumuskan kita ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Okey. Lepas tu kita tengok pengajaran. Surat 76. Yang pertama, persoalan iman berkait rapat dengan kehidupan seharian. Betul tak kan? Kalau tak ada iman, apa-apa benda tu memang tak ada makna lah. Yang kedua, Islam menyeru tindakan yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kalangan individu dan masyarakat Muslim. Okey, berdasarkan berhadis yang 3 perkara tadi kan. Lepas tu termasuk dalam kesempurnaan iman ialah berkata perkataan yang baik atau diam daripada memperkatakan perkara yang jelek. Okay. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam perbicaraan boleh menimbulkan perkara yang makruh dan haram serta menyebabkan perkelahian dan kehancuran. Sedangkan menjaga perbicaraan merupakan jalan yang lebih selamat. Ini pengajaran kan. Yang kelima, Islam sangat menjaga agar seorang Muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap keadaan. Lepas tu saya cadangkan, lepas nombor 5 ni, tak sesuai nombor 6 tu. Tapi kita ambil nombor 7 tu jadi nombor 6. Ya. Sebab nombor 6 ni dah cerita jiran kan. Okey. Depan nombor 5 tu nombor 6. Nombor 6 tu kita jadikan nombor 7. Nombor 7 tu kita jadikan nombor 6. Okey. Jadi nombor 6 yang baru ni wajib menyuarakan pandangan dan pendapat apabila diperlukan. Khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak. Yang hak tu maknanya yang benar dan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Hak ni makna benar.
Kulil haq walau kana murran. Itu hadis. Katakan yang benar walaupun pahit. Besok kita dengar tu kan. Tapi terpaksa cakap jugalah walaupun pahit. Sebab yang kita cakap tu adalah perkara benar. Okay. Itu semua yang berkaitan dengan yang pertama kan. Fal yakul khairan aw liyasmit. Maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Itu huraian pengajaran tu dari nombor 1 sampai nombor 6 yang baru kita kata tadi. Okey. Dalam zaman sekarang ni, selain daripada lidah, termasuk juga jari jemari yang rajin menulis tu. Kan? Tapi kita ni tak ada lah rajin nulis yang tak entah apa nama kan. Jadi penulisan pun termasuk tu. Kalau misalnya yang kita nak tulis tu yang baik, okey teruskan. Tapi yang kita nak tulis tu mencaci lah, mengutuk lah, mencarut pun ada kan teruknya. Jadi yang macam tu kita tak usah. Jadi wal yasmut, diam tu maknanya jari-jari tu diamlah, jangan tulis yang perkataan tak elok menyakitkan nanti orang semua tu kan. Termasuk zaman sekarang ni yang apa yang kita tulis. Okay. Jadi kalaulah semua orang jaga tutur kata dan juga tutur kata tu lidah lah kan, dan penulisan jari jemari, ya, insya-Allah masyarakat akan aman. Okey. Terusnya nombor 7 yang barulah, ya. Termasuk kesempurnaan iman, iaitu perkara kedua dalam hadis tadi, adalah berbuat baik dengan jiran tetangga dengan cara menghormatinya, membantunya, tidak menyakitinya, membantu menjaga hartanya. Ada orang yang bengkak yang jiran. Macam mana nak kawal? Dia kalau kucing, berak kucing betul-betul kat rumah kita. Macam mana nak buat tu? Aduh ya. Apa ni pengalaman saya lah. Tapi tak tahulah yang saya buat ni okey ke tak okey kan. Bila datang kucing ke rumah memang saya tak layan lah. Memang saya tak layan. Maksud tak layan tu tak ada bagi makan, tak ada bagi minum, biar je. Sudah dia pergilah cari tempat lain. Marah-marah pun tak boleh. Kan? Halau pun tak boleh. Kan? Lagilah kotuk ke apa-apa. Saya terkenang ada seseorang beritahu saya. Mak dia tangan dia menggigil tu kan. Kan Parkinson yang tu kan. Tapi merata doktor dah ada jumpa. Adakah dia Parkinson? Kata doktor tak. Lepas tu si ibu ni kan dia muhasabah diri. Dia kata sejak muda. Tangan dia tu suka kotuk kepala kucing. Dia sendiri cakap dengan anak-anak dia. Dan dengan doktor lah. Yalah doktor kata dia bukan Parkinson. Tapi ni Tuhan bagi kata dia. Sebab tangan ni lah yang selalu kotuk kucing. Kata si ibu tu. Jadi maknanya beri pengajaran di situ. Dengan kucing kita tak boleh main-main lah. Sebab kucing ni memang binatang yang Rasulullah suka kan. Jadi kalau kita tak suka, jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan yang Rasulullah suka tu pula menjadi asbab kepada perkara tak baik berlaku ke atas kita. Pengalaman saya lah, memang kucing di kawasan rumah saya ni memang selalulah ada. Tapi memang saya tak bagi makan. Jiran saya, dia memang rajin bagi makan. Dan memang bertambah-tambah lah. Sebab dia beranak pinak kan. Yang kucing kat rumah saya ni tempat dia beranak. Tapi saya tak bagi makan. Lepas dia beranak dia menyusun kan. Lepas tu dia berhijrah lah cari tempat lain untuk makan. Yang paling dekat jiran saya yang rajin bagi makan tu lah.
dalam hati saya yang penting saya tak sakiti dia, saya tak halau dia. Cuma saya bercakap dengan kucing tu, tak maaf lah. Tak payah bagi makan. Tak maaf lah nyonya. Okey Leha, apa dia? Buka mikrofon. Leha buka mikrofon. Okey. Bukan, Tok Ustazah. Suami saya bertanya saya bercakap, mulut saya bergerak, bukan saya menjawab suami saya. Oh. Minta maaf. Ingatkan respon pasal kucing. Tak. Tapi kucing memang banyak kat rumah saya ni, tapi saya tak boleh nak biarkan. Orang letak dekat depan, tapi jiran saya kan tak ramai. Jadi kita kena bagi makan sebab dia menangis kat situ 2-3 hari tak tahan. Jadi kena bagi makan. Lepas tu memang anak-anak saya nanti akan berhantar ke klinik lah. Buat berkesian. Banyak juga orang tapi pasar, pergi restoran orang kan. Setakat ni memang saya tak buat lah hantar-hantar tu. Saya cakap lah, kau carilah makan tempat lain. Aku tak ada dah nak, tak dapat bagi kau makan. Macam tu lah, tak pun minta maaf lah pada orang. Selalu yang dia buang tu kucing-kucing yang sakit kan. Itulah kita kena tak sampai hati pula nak biarkan. Memanglah. Yang saya ni pasal ada pula jiran yang memang suka bagi makan kan. So dia memang pindah lah bila anak dia dah cerai susu. Mak dia dah berpisah dengan anak tu. Dia dah hantar anak. Dia dah anukan anak dia, perkenalkan anak dia tempat depan makan. Lepas bercerai susu. Macam tu lah yang berlaku setakat ini. Okay. Adakah sesiapa ada pengalaman lagi dengan kucing? Memang, yelah, Nabi memang suka kucing. Memang dia sayang kucing kan. Tapi saya tak dapat. Ustazah, Nabi dia memang sayang kucing tapi saya rasa dia tak bela kucing. Betul. Dia tak bela. Yang suka tu Abu Hurairah tu. Abu Hurairah tu memang ayah anak kucing. Hurairah tu kucing kecil kan, anak kucing lah. Macam tu lah cerita dia. Sebab kan ada hadis juga kan, seorang perempuan tu dia kurung kucing, tak bagi makan, tak bagi minum kan. Lepas tu mati kucing tu. Perempuan tu jawab dia masuk neraka, na'udzubillah kan. Kucing memang tak boleh main lah. Ada sekali apa nama dia, kucing tu baru beranak kan. Saya tak perasan dia ada. Tempat dia beranak kat belakang rumah saya tu lah. Saya tak perasan kucing tu ada kat situ. Pasal dia terlindung. Bila selalu, wah dia beranjat kan. Dia ingat musuh lah kan. Lepas tu dia macam nak terkam saya. Saya lari. Bila lari dapat dia anunya. Dekat dengan buku lali. Lepas tu tak apalah. Apa namanya, yang penting saya ubuhlah ubat kan yang kena gigitan dia tu. Saya tak niat jahat dengan dia, saya terperanjat. Dia terperanjat, dia pun terperanjat. Dia jaga anak dia kan. Jadi siapa yang dia rasa boleh menyebabkan apa anak dia tu, memang dia lawan lah. Macam itulah cerita pengalaman saya. Okey, seterusnya dengan jiran yang bengkak dengan kita, macam mana nak buat? Nabi ajar kalau orang buat, yalah siapa-siapa pun lah, tak jiran pun, kalau orang buat tak baik pada kita, kita buat baik je dengan dia. Sudahnya dia malu Allah lah kan. Malu Allah ni maksudnya dia tak dapat buat apa. Kan? Sebab kalau kita lawan, saya bimbang akan jadi musuh. Padahal sempadan pagar. Kan? Lepas tu takkan kita nak beli rumah lain, tak pindah rumah lain. Kan? Mana nak cari duit lagi dari pencen ni nak beli rumah lain. Macam itulah fikir hati saya. Jadi lebih baiklah saya tegur macam biasa je. Cakap elok-elok je. Macam tu lah. Itu pengalaman.
Jadi bila dia dah malu alah, dia pun tak adalah terfikir nak lawan ke. Elok dengan Dan kot macam tu lah, macam tu lah dia kan. Tu cerita pengalaman dengan jiran lagi lah tu. Okey. Dan kalau ada apa-apa tak berkenan dengan jiran ni, berterus terang je. Berterus terang apa sebenarnya yang kita harap dia tidak meneruskan apa yang boleh menyebabkan kita rasa tak seronok berjiran dengan dia. Memang saya akan berterus terang. Dan dengan berterus terang tu saya akan buatlah macam biasa, macam tak ada apa-apa berlaku. Alhamdulillah. Pengalaman. Okey, yang ke-8. Antara kemuliaan akhlak dan petanda komitmen diri terhadap syariat Islam ialah memuliakan tetamu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamu. Ni ayat, ni hadis tadilah ni kan? Hadis tadilah, dia petik balik. 6018 yang tadi ni berangkai 3, tapi yang 6019 ni khusus untuk memuliakan tetamu saja. Saya dapat satu cerita lah tentang zaman Nabi dulu. Ada seseorang berkunjung menemui Rasulullah. Lepas tu dia tu nampak macam perlu penginapan macam tu lah. Masa tu mana ada hotel bagai kan. Lepas tu Rasulullah bercakap dengan sahabat. Dia kata, siapa agaknya boleh terima menyantuni, boleh terima dan boleh menyantuni tetamu yang datang jumpa Rasulullah tu. Lepas tu ada seorang Ansar, ni berlaku di Madinah lah ya, seorang Ansar sudi. Dia kata, saya ya Rasulullah. Cepat dia jawab. Dia ni yang sudi ni bukanlah orang senang. Bukan orang senang. Dia bawa balik ke rumah. Bila bawa balik ke rumah, isterinya beritahu dia, kita tak ada makanan. Kita tak ada makanan yang nak bawa kita tamu tu. Lepas tu, apa yang ada, kata suami, bawalah tetamu tu, biarlah kita tak makan. Sampai macam tu. Setakat yang dia ada, dia bawa kita tamu tu. Dan memang suami isteri berlapar. Berlapar. Kira dia puasa lah. Tapi tetamu dia makan. Lepas tu, diceritakanlah balik, sampailah cerita tu kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah beritahu sahabat tu, dia kata malam tadi Allah senyum. Dia kata kenapa? Melihat anda dan isteri telah menyantuni dengan sangat baik tetamu yang dia bawa menginap di rumah dia tu. Jadi ya Allah, kan? Sampai macam tu. Jadi dia sanggup berlapar tu, dia minum air lah dia kan. Kan? Air ada minum, ialah air. Okay. Ustazah, Ya. kita sogan kalau kita tak ada apa-apa nak terima tetamu. Selalu macam tu lah kan, sogan. Tak sampai tahap tu lah. Yelah, zaman kita ni taklah macam zaman Nabi dulu, keadaan kan. Tapi kalau dah dia datang, macam mana lah kita nak ngalau balik? Ya tak? Tapi pernah tahu berlaku. Ada seseorang lah, dia kata, dia betul orang. Dia kata, kalau kau nak tidur kat rumah aku malam ni tak dapat dah, kata dia. Dia betul orang lah. Tapi tu sian kawan tu. Bawa lah diri, entah ke mana lah dia bawa pula kan. Kita ni, Jo kata tadi sogan, tapi kita ada lah rasa tak sampai hati juga kan. Cuma sekarang ni, yelah,
untuk bermalam di rumah saja-saja tu, kebanyakan orang bila bergerak dia akan cari di mana dia nak menginap. Dah ada apa? Homestay, dah ada hotel, budget, kan macam-macam kan? Dan satu lagi itulah kalau kita nak di rumah orang, bertamu di rumah orang, ada juga pesanan jangan lebih dari 3 hari. Pernah tak dengar tu? Kan? Jangan lebih dari 3 hari. Sebab dah lebih dari 3 hari tu sekarang. Orang halau kita kena balik. Dia halau balik lepas tu. Kalau halau tu rasa tak sampai hati rasa orang nak halau. Lepas 3 hari kita tak ada hak lagi kan? Dia tak ada hak lagi. Kita halau lah dia balik. Kalau nak halau pun cakap elok je lah. Cakap elok lah. Cakap elok tu tak tahulah macam mana. Pandai lah mengarang ya. Ustazah, Ya. nak bertanya. Andainya kan misal kata situasi di sini kita boleh pergi cari hotel dan sebagainya. Tapi saya kata kalau kita pergi ke luar negara, saya kata memang kita akan duduk, dia kata duduk dengan dia misal kata setengah bulan. Jadi kita ni lepas 3 hari jadi tetamu, kita memang mungkin dapat layanan yang macam tuan rumah akan bagi makan dan sebagainya. Tapi selepas tu kita sebagai tetamu, apakah tanggungjawab kita? Kalau kita memang sesuai boleh dapat tempat lain, memang kita kena pergilah. Tapi kalau tak ada dah tempat lain, maknanya kita lah keluar belanja macam tu lah. Kita keluar belanja. Diri sendiri. Misalnya kan makan minum kita tu takkan nak kan 3 hari ni kan. Takkan sampai setengah bulan tu dia tanggung kita makan dia kan, macam tu lah. Maknanya kita ikhtiar supaya kita tidak memberatkan dia walaupun dia memang dah beritahu kita nak tinggal berapa tadi, setengah bulan. Buatlah MOU Zaleha. Buat MOU dengan tu orang tu. Tapi tak apa. Tapi selalunya ini apa yang saya buat lah. Sebab walaupun sebelum 3 hari saya memang dah pergi pasar beli apa-apa yang patut. Lepas tu saya pun masak juga dengan dia sekali. Macam tu. Bagus tu. Cuma saya nak tahu hukum dia ada. Macam misal kata kita ke luar negara, kalau kita pergi macam hotel kita tak boleh masak. Ataupun kita nak pergi homestay pun kita takut yang mana satu halal haram. Jadi kita kat negara asing kita susah nak cari. Tapi kalau dengan dia dah tahu orang situ. Maknanya dia boleh tunjuklah kedai mana yang ada halal dan sebagainya. Dan juga dari segi transportation kita susah kalau nak bergerak. Ni saya tahu dia duduk Labuan dulu. Beberapa orang transit kat rumah dia. Saya kalau memang saya welcome. Saya tak kisah sebab memang saya bersedia. Macam cikgu-cikgu yang datang ke Labuan memang tak dapat rumah dulu. Memang terpaksa duduk dengan cikgu. Jadi saya selalunya ada lebihan space, jadi bolehlah tampung. Betul lah. Apa ni Leha yang cerita tu siapa tahu? Kawan saya Kak Zarah Buhi. Kan dia kena bertugas di Limbang kan. Dan saya jumpa dia di rumah Leha Konsel Kunduri. Tanya, kenapa Kak Zarah ada kat sini? Leha ni kawan baik Kak Zarah katanya. Kami kawan baik. Numpang kat rumah dia. Lepas tu bila balik ke apa, memang selalu singgah rumah dia sebelum balik ke Limbang. Sebab transit Labuan. Transit Labuan. Terbang sampai Labuan, dari Labuan naik bot ke Limbang. Betul lah. Dan kalau dah malam dah mana pula dah tidur kan. Betul lah. Itulah Leha cakap tu memang melalui pengalaman dia lah tu. Saya yang pergi keluar negara tu yang selalu duduk lama dengan kawan. Maknanya kalau kita memang duduk lama tu kita dah MOU dengan dia lah terlebih dahulu kan. Ataupun dia lah
nak juga MOU lah. Saya macam fikir sendiri je lah. Takkan nak nyusahkan dia kan. Baik kita macam belanja lebih, kita support dia pula ke. Macam tu. Yalah. Alhamdulillah lah. Itu ansar yang apa Leha ni ansar macam zaman Rasulullah lah ni. Amboi lah, tak ada nak jauh. Aduh. Alhamdulillah. Lagi satu kan, kalau kan ada seorang sahabat tu, apa nama ni, isteri dia tak suka betul kalau suaminya bawa orang balik sebagai tetamu kat rumah dia. Bukannya dia tak ada apa nak bagi, tapi dia memang tak suka. Kan? Lepas tu pula suami tu suka orang datang rumah dia. Jadi satu hari tu si suami ni beritahu Rasulullah. Rasulullah kata dia, aku suka terima tetamu tapi isteri aku marah. Dia tak suka. Yalah menyusahkan dia lah, dia rasa macam tu kot. Lepas tu Rasulullah kata dengan lelaki tu, dia kata apa namanya, beritahu isteri kamu katanya, aku nak pergi jadi tetamu rumah kamu. Lepas tu kata dia, minta isteri kamu tu perhati orang masuk tu kan. Nabi ni bukan dia seorang pergi, dengan beberapa orang sahabat lah. Perhati orang tu masuk dalam rumah, apa yang dia tengok. Lepas tu bila dah selesai dah nak balik tu kan, perhati juga perhati juga tetamu tu balik tu, apa yang dia nampak. Okey, macam tu. Lepas tu sampailah masanya Rasulullah dengan sahabat-sahabat ni nak pergi bertamu rumah lelaki yang sangat suka terima tetamu tu, dan isterinya tak suka kan. Okey. Jadi isteri tu tadi dia lakukanlah apa yang Nabi cakap tu kan. Apa yang si isteri tu nampak pada saat tetamu masuk, dia melihat tetamu tu membawa daging-daging, buah-buahan yang banyak. Nah, dan pada saat mereka tu keluar, dia bawa keluar ular, kala, jengking, banyak dia bawa keluar. Lepas tu kan, dan selesai tu, sahabat ni pergi jumpa balik Rasulullah. Dia beritahulah apa yang isteri dia nampak kan. Rasulullah bersabda, kedatangan tetamu dan pada saat pergi mereka membawa keluar berbagai-bagai bencana yang ada dalam rumah. Oh, dahsyatnya kan, hebatnya. Nah, ini kisah benar kan, yang berlaku pada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah boleh yang si isteri tu berarti lepas pada tu yang si isteri ni wah sukanya bawa lagi tetamu balik. Macam itulah. Sangat berubahlah wanita itu menjadi orang yang suka menerima tetamu. Alhamdulillah. Rasulullah apa nama ni, satu lagi Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seseorang tetamu yang datang mengunjungi seseorang membawa rezeki untuk orang tersebut dari langit. Apabila ia memakan sesuatu, Allah SWT akan mengampuni penghuni rumah yang dikunjungi tersebut. Jadi tak ada lalang orang kan. Cuma orang yang bertamu ni kenalah tahu juga. Janganlah lebih dari 3 hari. Ustazah, orang yang datang selalunya lah, dia akan bawa penganan tau. Jadi kita serve tu balik kat dia. Macam mana tak dapatlah apa kita tau. Dia bawa penganan. Dia bawa lah buah ke, dia bawa makanan ke, orang yang bertamu selalunya. Jadi bila kita layan dia, kita bagi balik apa yang dia bagi kat kita tu. Jadi tak adalah pahala Ustazah. Kalau dia ambil, dia buruk siku lah. Orang Melayu kata buruk siku lah ya. Tapi kita yang nak serve dia dengan benda yang dia bawa. Dia serve tak apa. Bukan tapi nanti dia macam mana? Kita tak dapat lah. Kita ambil barang dia untuk bagi makan dia pula. InsyaAllah dapat Kak J. Dia dah bagi kita, dah jadi hak kita. Tapi kita bagi pula.
Yelah dia bagi kita dah jadi hak kita, lepas tu kita hidang kat dia, kita pun dapat pahala juga insya-Allah. Jadi Sebab kita tak Kita ada apa hidangkan hak dia kan. Insya-Allah. sama-sama lah. bersama dia tu sebenarnya lebih Kurang sikit lah, kurang sikit rezeki. lebih baik sebab kalau kita simpan makanan kedua, entah makanan entah tidak tu. Kan mungkin dah ada rasa hati kita, dia jangka kita tak sudi. Betul tak? Jadi kalau kita hidang tu kita makan sama, kita ambil lah makan. Dia makan kita dah. Kan? Macam-macam lah boleh berlaku. Boleh lah insya-Allah. InsyaAllah. Kita bawa sebab kita tak nak menyusahkan kan. Tapi memang kalau menerima tetamu 3 hari tu memang wajib melayan tetamu 3 hari. Selepas tu kalau kita layan, pahala dapat. Pahala kot. Tapi dapat tu hati tak berkata, tu yang lebih penting. Yelah hati jangan berkata lah. Kau kata ni bila nak balik ni apa nek tu dah nah. Tapi tak dicatat kan. Kalau berkata hati tak dicatat kan. Hati tak catat kan. Allah juga dah usul hati tu. Kalau kita hati kita laksana apa yang kita kata tu catat. Tapi kata hati tak Dalam yang hati. Dalam hati. diiringnya dengan istighfar kan. Baru. InsyaAllah. Hadis 16 ya. Alright. Hadis 16, jangan marah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah wasiat kepadaku. Nabi bersabda, la taghdab. La taghdab ni ghadaba yang tiba. Ya, ghadab tu maknanya yang marah ya. Jangan marah. La tu jangan, taghdab marah. Jangan marah. Baginda mengulangi beberapa kali dan bersabda, jawab dia, jangan marah. Dia tanya lagi, Nabi jawab, jangan marah, jangan marah. Macam tu je. Dia tanya pun soalan yang sama, Nabi jawablah dengan jawapan yang sama. Lepas tu, uraian ya. Pengarang kitab Al-Ifshah berkata, mungkin tindakan Nabi menasihati lelaki itu disebabkan baginda mengetahui sikapnya lelaki itu kan, yang sering marah. Nabi kona. Nabi kona lelaki yang minta nasihat tu. Dia memang rajin betul marah. Jadi jawapan Nabi untuk dia, jangan marah lah kan. Okay. Sehingga nasihat ini ditujukan khusus kepadanya. Nabi SAW memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Kita biasa dengar kan kalau marah, masa marah tu berdiri, kita duduklah. Sebab dia boleh cool bila duduk. Bila duduk, marah sekali. Bagian marah sekali. Berwuduk. Kan? Wuduk tu, bila dia datang air kena ke kita punya anggota, khususnya muka, sebelum basuh muka tu kukumur dulu, mulut ni yang tak tahan marah ni kan, kukumur dulu kan. Okey, insya-Allah akan terkawal lah marah tu. Tapi sebelum daripada itu, kalau kita boleh dulukan dengan istighfar kan, sebelum keluar marah tu kita istighfar, insya-Allah kita boleh kontrol juga. Okey. Sabda baginda yang bermaksud bukanlah dikatakan orang kuat kerana dapat menumbangkan lawannya, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya pada waktu marah. Tu maknanya kuat fizikal dengan kuat iman. Kalau boleh kawal marah, maknanya orang tu lebih kuat dari orang yang dapat menumbangkan lawannya. Okey. Ini riwayat Bukhari juga ya. Di dalam kotak tu. Allah juga memuji orang yang dapat mengendalikan nafsunya ketika marah dan suka memberi maaf kepada orang lain. Suka memberi maaf tu yang lagi mahal tu. Dia kontrol marah dia dan dia beri maaf. Bila beri maaf tu diiringi dengan doa lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, sabarkanlah dia ni. Pola marah ya. Kan? Itu doa. Betul tak? Istighfar, tak salawan dan doa.
Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda bermaksud, sesiapa yang menahan marahnya padahal dia boleh melepaskannya, kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segala makhluk sehingga dia diberi hak untuk memilih bidadari yang disukainya. Ada yang nak komplain ke ni? Orang lelaki dapatlah bidadari, kok kita perempuan nak komplain Tuhan. Kita dapat wildan. Dapat wildan lah. Suruh pilih. Agak berderet bidadari je. Pilihlah mana nak. Masa tu dalam syurga dah lah, Ustazah dah. Kan? Dalam syurga lah masa tu dah. Ke kat luar? Kat macam mana? Bukan dalam syurga masa tu. Sesiapa yang menahan marahnya padahal dia boleh melepaskannya, kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segala makhluk sehingga diberi hak untuk memilih bidadari. Oh, belum masuk lagi lah. Dia ni memang dah tercalon sebagai ahli syurga. Lepas tu untuk minuman dari syurga tu pilihlah mana nak saja. Sebab kau ni memang sabar, tak ada tu pun nak marah orang. InsyaAllah. Agak lah yang tu lah kan. Dia kau akan agak-agak ya. Itu kita punya imajinasi lah. Okay. Marah itu sebenarnya adalah satu penyakit. Setuju tak? Setuju tak? Marah itu sebenarnya satu penyakit. Nabi pernah tak marah? Pernah. Tapi dia tak berkaitan dengan agama. Tapi Nabi tak tak kasar. Muka merah dulu. Orang pasal Nabi muka merah dah, mesti dia marah. Dia tak adalah marah, menghentak itu, menghentak ini, caci itu, caci ini, tak kan. Dia kontrol kemarahan dia. Okey. Pengajaran. Okey. Dianjurkan bagi setiap Muslim memberikan nasihat yang baik. Ini dipetik dari hadis tadi, lelaki itu datang pada Nabi kan. Ya Rasulullah katanya ya. Berilah wasiat kepadaku. Wasiat tu nasihatlah, berilah nasihat kepadaku. Dia minta nasihat kan. Jadi kalau ada sesiapa datang minta nasihat, berilah nasihat yang baik. Tapi kalau tak wati nasihat, tak dapat dia nasihat engkau dah. Pasal dan pun sama yang macam kau. Misalkan tu lah minta maaf je lah. Tak dapat dah. Tak dapat dah minta maaf nak nyanyi. Kau carilah buat orang lain agak yang boleh. Itu saya lah mana-mana tu. Betul lah tu. Dia minta nasihat kan? Kalau kita boleh nasihat lah. Tapi kalau tak boleh minta maaf lah. Okey. Yang kedua, kita hendaklah mengenal perbuatan-perbuatan yang bersifat kebajikan. Kenal pasti apakah perbuatan-perbuatan yang merupakan kebajikan. Kalau marah tu bukan kebajikan lah kan, permusuhan. Tak? Yang seterusnya, kita hendaklah sentiasa menambah wawasan ilmu yang bermanfaat. Saya cadangkan tambah perkataan mendapatkan lepas perkataan wawasan tu sebelum ilmu. Menambah wawasan, mendapatkan ilmu. Kalau menambah wawasan ilmu, boleh juga kan, tapi lebih jelas lagi wawasan ilmu tu apa? Nak dapatkan ilmu tu lah. Wawasan kita kena tambah macam tu. Macam kita rajin hadir kuliah ke apa kan? Maknanya wawasan kita lah tu, supaya tambah lagi ilmu. Macam hadis sampai 10 ni, saya pun tak habis baca mengenai belajar kat universiti dulu. Sikit je belajar. Ya, kira jam ke apa kan. Lepas tu peksa lulus, selesai. Padahal tak habis pun 40. Ni maknanya saya kena cari sendirilah apa sebenarnya kandung dalam hadis-hadis yang 40 ni. Dan kawan-kawan juga pun ramai yang membantu saya lah kan. Perkenalkan buku itu, buku ini. Alhamdulillah. Ya.
Datin Farah lagilah. Dia bagi kitab dia ni. Dia dah ada. Dia bagi kitabnya. Pasal dia dengan suami dengan anak kan, dia join USIM kan, belajar kan. Jadi dah banyaklah kitab tu kat rumah. Dia kata kat mana nak beli pasal saya nak kan. Dia kata tak payah beli, nanti saya hadiah kat Ustazah. Alhamdulillah. Jadi banyaklah saya dapat. Bila saya join kuliah hadis USIM ni, saya tak payah dah beli buku sebab Datin Farah dah bagi saya. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita dianjurkan mengulangi percakapan hingga pendengar menyedari betapa penting kedudukannya. Ni diambil dah gitulah. Dia tanya lagi, dia ni pokak ke apa? Kok kita lah. Dah khabar tadi. Tapi Nabi selamba ya, dia jawab lagi. Tanya lagi, jawab lagi. Tapi jawapan dia tetap sama. Sebab soalannya sama. Kan? Jadi kalau ada orang ulang tanya, kita ulanglah cakap. Sebab Nabi ulang-ulang ke orang yang minta nasihat kat dia tu. Okay? Seterusnya Islam menggalakkan umatnya meninggalkan sifat pemarah. Tu banyaklah tadi kan dah sebut dah. Selalulah mendapatkan nasihat, mengetahui aspek-aspek kebenaran dan sentiasa menambah ilmu pengetahuan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya sedikit bercakap, terutamanya marahlah kan, dan banyak bekerja. Ada orang macam tu kan. Tapi ada juga orang yang bercakap banyak tapi tak ada duit apa pun. Yalah, kita ni kan pengtua mungkin. Marinlah ni dah tak mau, dah kerja. Ada cikgu tu, kita cakap, okey beres semua. Ujung cakap kita tu Tori jawab macam tu. Lepas tu jangan risaulah, siap nanti tu. Bukan adik dia, adik orang lain. Mana dia cikgu yang cikgu ni? Nanti saya tanya si Anu lah. Oh, kan kau buat ke apa? Macam tu lah kan, macam-macam orang kan. Jadi itulah. Dia memang rajin betul bercakap. Woi, kalau tahu benda-benda ni, dia lah yang tahu segala tapi buat lebih tentu kan. Dan ada juga orang yang senyap, ya tapi ya Allah kerja banyak elok itulah macam-macam. Jadi kita dah lalui kan mengemudi organisasi kita dalam pada itulah akhirnya kita kejen tu lah. Jumpa orang macam ni. Alhamdulillah kita dah lalui itu. Alhamdulillah. Lepas tu orang yang marah bertanggungjawab atas akibat perbuatan marahnya. Sebab dengan marahnya boleh membunuh, betul tak? Banyak budak-budak yang ambil dadang tu lah, na'udzubillah kan. Mak dia bunuh ayah dia bunuh kan. Itu terlebih marah tu sebab marah ni kan setan dah merasuk kan. Alhamdulillah mizalik. Maknanya mesti bertanggungjawab lah. Marah yang terpuji ialah marah kerana mencari keredaan Allah. Aduh tompek boleh marah. Tapi mencari keredaan Allah. Membela agama Allah, membela kehormatan seseorang Muslim yang dihina atau direndah-rendahkan. Macam orang mencaci lah kan, macam orang hina Nabi, hina siapa-siapa yang tak patut dihina. Tapi jangan pula kita pergi mencaci dia, mengutuk dia, mencarut dia dan macam-macam kan. Sepatutnya kalau kita marah tu, marah yang boleh menyedarkan orang yang buat tak betul tu. Macam itulah yang saya faham. Okey. Cara mencegah kemarahan. Aduh, banyak cerita. Aku nak tambah sikit yang Kak J tanya tadi. Kak J tanya tadi kan, kita dah beri pilihan bidadari itu dah masuk syurga ke sebelum? Sebab kita belajar itu 8 pintu syurga kan? Pintu puasa, pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah. Pintu yang ke-6 tu pintu orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu satu pintu, bermakna tawaran tu dia buat sebelum kita masuk syurga lah. Logik macam tu lah. Jadi sebab menahan marah tu salah satu pintu syurga yang ditawarkan kepada kita kan.
ataupun masuk dah ke dalam sebab apa? Sebab bidadari ni takkanlah dia ada kat padang mahsyar pula kan. Mesti dia dah ada dalam syurga kan. Maknanya orang menahan marah ni dah masuk pintu sebelum dia pergi ke tempat yang dia patut berada kan. Bidadari tu dah ada lah untuk dipilih. Wah, pandai. Dia kata situ, kat aku dia kata di hadapan semua makhluk kan. Itulah pula kan. Di hadapan segala makhluk. Di hadapan segala makhluk. Makna bidadari tu ada jugalah di mahsyar. Wallahu alam. Bukan di mahsyar lah, cuma diumumkan di mahsyar. Tawaran tu akan diberi di dalam syurga. Yang saya faham macam tu lah. Tak payah penting. Pengumumannya di sekalian makhluk. Makna di mahsyar. Ya. Makna dia akan dapat apa yang diumumkan tu bila dah melangkah masuk syurga. Kaki kanan dah masuk syurga tu, kira okey lah tu. Besar ganjaran dia kan, menahan marah. Kadang-kadang kita buat tak kisah je kan. Syaitan tu lebih kuat mempengaruhi kita. Itulah tu. Syaitan tu lah banyak kan. Terima kasih. Sama-sama. Yang cara mencegah kemarahan tadi, jauhi akhlak yang tercela seperti sombong, tinggi diri, bangga diri, menghina orang lain, banyak bercanda, suka perdebatan dan sebagainya. Itu akhlak tercela lah. Sebab semua benda-benda yang disebut tu semua yang di pekonan adik siapa? Adik setan kan? Bila setan pekonan dikuasai, seseorang itu dikuasai, maka akan berlakulah bila buat benda. Tapi orang sombong ni kan memanglah apa namanya ni? Dia boleh buat orang, tapi orang jangan buat dia. Kalau orang buat dia, marah dia terangkat. Macam itulah. Kan? Jadi kita kena jauhilah akhlak yang tercela tu. Yang seterusnya, didik diri dengan akhlak mulia, lawan dari yang cela tu lah kan. Sabar, lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala hal dan sebagainya. Yang ketiga ni yang sangat mahal lah, yang berlatih memaafkan orang yang buat salah. Tadi dah sebut kan? Ada orang kata, I can forgive but cannot forget. Okey ke tak okey? Oh, tidak okey. Tidak okey. Sebab dia tak boleh lupa. Bila tak boleh lupa. Dia berdendam kat aku ya, berdendam. Bila tak boleh lupa, memang payahlah. Maknanya dia satu masa dia akan timbul balik. Dendam lah tu. Dendam lah. Maknanya kalau mulut kata maafkan, hati pun sama dan lupakan. Betul. Anggap seperti tak pernah berlaku. Kalau berjaya buat macam tu, bestnya. Sangat tinggilah nilai sabar seseorang itu kan. Sebab tu dia kata berlatih. Berlatih maknanya slow-slow lah berlatih gitu. Lepas tu bersikap tawaduk. Apa arti tawaduk ni? Rendah diri. Rendah diri. Tidak angkuh ya. Lepas tu mengucapkan ta'awuz. Ta'awuz ni auzubillah auzubillah minasyaitonirrajim. Bila terasa je nak marah tu auzubillah minasyaitonirrajim. Maknanya jangan bagi setan jangan bagi setan ganggu kita ataupun kuasa kita. Dan mengubah posisi, tadi tu lah yang awal-awal tadi saya sebutkan, dari berdiri kepada duduk, dari duduk kepada daripada duduk kepada berbaring. Lepas tu berhenti berbicara, berhenti cakap. Tutup mulut lah. Tutup mulut dan berwudu. Itulah dah cerita, jangan marah. Hadis 17. Hadis 17 ni kebaikan pada semua perkara. Kebaikan kepada semua perkara. Hadis 17. Tapi dalam kitabnya kan dia tulis tajuk apa tau? Hadis 17 ni sifat ihsan dalam Islam. Okey juga Okey. Hadis ini daripada Abi Ya'la. YA apostrophe itu Ya'la. Daripada Abi Ya'la
Shaddad bin Aus. Aus meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan. Kataba tu menulisnya, tapi kalau tengok ayat-ayat Quran yang lain, kataba tu mana mewajibkan. Macam kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba tu ditulis, kalau nak terjemah perkataan kan, ditulis. Maknanya diwajibkan, kutiba alaikumusiyam. Dan lagi satu kan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, kitab tertulis, maknanya diwajibkan pada waktu yang tertentu, sembahyang tu. Jadi kataba di sini maknanya menetapkan ataupun mewajibkan, ya. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam apa jua situasi macam tu. Oleh sebab itu jika engkau membunuh dalam peperangan, bunuhlah dengan baik. Jika kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya dan menyenangkan ataupun tidak menyeksa haiwan sembelihannya. Sebab itu rukun sembelih ni pisau mesti tajam. Pisau mesti tajam. Sebab apa? Supaya tempat yang kita nak sembelih tu terus jalan. Tak adalah tumpul kan. Ni pisau ni dah loket kat leher ayam ni sekarang. Tumpul lah, angkat. Kita sembelih tak boleh 2 kali, tak boleh lebih dari sekali. Sekali letak pisau tu sampai selesai. Kalau kita angkat, batal. Maknanya apa yang kita sembelih tu dah tak boleh makan dah. Saya pernah berlaku macam ni. Arwah suami lah masa tu baru je kerja. Belilah ayam hidup. Ke pasar ada jual ayam hidup. Lepas tu arwah suami ni sembelih lah kan. Dia sembelih, dia terangkit pisau tu. Lembutih tadi dia pun. Lembutih. Lepas tu susah. Bang tak boleh dah kita makan tu. Habis nak buat macam mana? Kita tanam je lah. Masuk dalam tong sampah nanti. Apa nama ni, busuk pula kan. Gali juga tanam. Tu macam mana lah, kita cari lain-lain macam tu lah. Sebab dah haram kan. Dan saya juga pernah pergi pasar tani tau, ke Ampangan. Agak orang tu baru belajar meniaga lah, dia jual ayam kampung tau. Lambat-lambat lah yang kampung ni yang baru dah buang buang bulu semua kan, dah keluarkan isi dalam apa namanya ni. Saya kalau beli ayam yang dah siap semula tu kan, saya cek leher tu. Saya cek leher satu-satu. Lah, ada yang kosan kosan semula tu 2 tempat. Ya Allah, hai saya kata. Lepas tu saya tak berani dah nak beli lagi kat orang tu. Sebab yang lain-lain tu dah macam mana dia buat kan. Mungkin budak yang Malay tu memang tak adalah ilmu tu, yang tuan punya pun sama tak reti ke ataupun tak pernah belajar ke. Dalam bab yang Malay ni kita bukan boleh main-main kan. Jadi kalau dah terangkek tu, jangan letak lagi sekali. Itu dah reti semoleh 2 kali. Semoleh 2 kali dah haram. Okey. Huraian hadis ni ya. Ihsan bermaksud melakukan sesuatu dengan kaedah terbaik. Hadis ini menjelaskan kaedah dan dasar yang perlu dipegang oleh setiap Muslim dalam setiap perlakuan dan tindakan. Kaedah ini ialah hendaklah berlaku ihsan dalam semua tindakan dan perlakuan harian. Untuk menjelaskan kaedah ini, Rasulullah SAW mendatangkan 2 contoh, iaitu satu ketika hendak dalam melakukan hukuman bunuh atau kisah. Hukuman bunuh ni macam berperang lah kan. Nak bunuh lah musuh tu ya.
atau kisah ni maknanya dia tu membunuh, dia kena balas bunuh sebab dia membunuh orang. Lepas tu yang kedua, membunuh untuk menyembelih binatang yang halal dimakan tu supaya dia halal. Walaupun binatang tu memang hukumnya halal, tapi kalau tak disembelih tetap tak halal dimakan. Dan cara menyembelih ni pun mesti ikut sunnah lah. Okay? Hukum bunuh. Perlakuan ihsan dalam menjalankan hukum membunuh ialah tiada unsur penganiayaan. Macam tak ya kampung lah kan. Kena bekerja keliling kampung nak nyangkau seekor ayam. Lepas tu dia gorang, dibalingnya batu kau orang. Rasa kau, payah mana nangkap mana. Soalnya umpah dia ada pengalaman tu. Ataupun dah tangkap tu dilenyek lagi. Lotih dengan apa, mengajar kau. Rasa. Ni belum boleh ni. Dah dia nyanyi. Buang aniayaan tak boleh ya. Dan di antara yang jadi penganiayaan tu lah pisau tak tajam. Lepas tu di zaman Rasulullah pernah seorang sahabat lah. Dia ni nak nyembelih kambing. Tapi pisau tak tajam. Dipijak kaki kambing tu supaya tak bergorak, tak ke mana. Sambil dia memijak kaki kambing tu kan, sambil dia ngasah pisau. Sambil kata Nabi, asahlah pisau tu dulu. Janganlah pijak kambing tu dulu kan, ataupun buat sama-sama serontak. Maknanya dia dah menganiaya binatang tu kan. Jadi makna kalau nak nyembelih tu pastikan terlebih dahulu pisau yang digunakan tu mesti tajam. Okey. Supaya segera mati. Pisau tu tajam tu. Lepas tu kalau apa nama ni, nak bunuh orang, takutlah. Kalau nak bunuh orang, lampau orang lah kan. Jangan usahakan supaya dapat tongkuk. Bila dapat tongkuk tu dia mati kan. Kalau orang lah tu. Bukan dengan hukum tembak. Kerana menembak boleh melambatkan kematian dan menyebabkan kesakitan serta penyiksaan. Tapi orang kita ni kalau berburu dia saja tembak kaki rusuk ke kaki kijang tu kan. Pasal apa? Supaya dia tak lepas lagi. Bila tak lepas lagi barulah semolih leher. Macam tu boleh tak tu? Makna kalau kaki dia target, kaki tu tak lepas berlari, maknanya penyiksaan dari segi fizikal macam dada ke apa ke kan tu lebih dahsyat kan. Tapi untuk memastikan dia tak lepas lari tu macam logik lah juga. Ustaz Arundin dulu dia memang suka berburu. Dia selalu cerita lah juga pasal cerita dia berburu tu. Tapi dia memang dia pakai senapang lah. Tu dia kata kalau nak nembak dia kata target kaki. Tu Arundin punya ilmu tu. Bila dah tak lepas lagi, kita dah tangkap kata dia. Dan semoleh lah. Sebab kalau kita target leher dia, tongkuk dia sekali, mati dia. Bila mati dia kan, dia dah mati kerana tembakan. Dan kita tak boleh makan dah. Logik kan? Tu arwah almarhum Sarundin yang beritahulah. Pedang yang digunakan mestilah ditajamkan. Okey. Kalau tak tajam, tak sempurna sembelihan tu. Dan seterusnya. Tadi tu hukum bunuh kan? Penyembelihan pula. Sebelah itu muka surat 83. Perlakuan ihsan dalam penyembelihan haiwan ialah menyegerakan kematian, menggunakan mata pisau yang tajam, menyembelih dengan lemah lembut, tidak merebahkan haiwan sembelihan ke tanah dengan kasar. Boleh tak rebah ni? Boleh kan, tapi jangan kasar ya. Tidak menyeretnya, seretnya. Dan menyeksa lah tu. Kau dah nak mati saja, tak apa seret dah. Wah, dia yang memandai buat hukum sendiri kan, tak boleh. Ya, sebab akan menyeksa. Lepas tu menghadap kiblat, membaca basmalah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan hamdallah tu maknanya alhamdulillah. Kan? Dan memotong urat nadi leher.
Lepas tu membiarkan hingga mati baru disiang dan dilapah. Ni bolon mati ni dah dilapah kan? Mengakui nikmat dan mensyukuri pemberian Allah kerana Allah telah menundukkan haiwan tersebut kepada kita padahal dia berkuasa untuk menjadikannya susah untuk kita menguasainya seperti memburu binatang buas. Lepas tu mensyukuri nikmat Allah yang telah menghalalkan dagingnya untuk kita padahal dia boleh saja mengharamkannya. Jadi kan saya nak highlight sikit berkaitan dengan rukun sembelihan ya. Rukun sembelihan ni yang lebih jelasnya ada 3. Yang pertama penyembelih orang. Kita tak boleh sembelih pakai mesin sebab rukun sembelih mesti orang. Yang kedua, binatang yang nak disembelih tu binatang yang halal dimakan. Dan yang ketiga, alat sembelihan mesti benda tajam. Jadi kalau yang menyembelih tu bukan Islam tak boleh. Dan Islam tu kena lengkaplah balik dan berakal ya. Dan satu lagi penyembelih ni dia tidak dalam ihram haji atau umrah. Kalau dalam ihram dia tak boleh menyembelih. Yang binatang sembelihan tadi selain daripada halal dimakan, mati dengan sekali sembelih sahaja. Tadi saya dah cakap kan. Lepas tu putus urat halkum. Halkum ni yang besar tu kan. Ada cikgu biologi kat sini. Kan kok saya salah cakap lah. Halkum tu yang besar tu kan. Halkum ni sampai masuk makanan ke? Jangan-jangan Dia tempat yang bernafas tu, Ustazah. Tempat yang bernafas. Masuk terus ke paru-paru. Bukan tempat makan. Yang tempat makan tu apa nama Oh, kan saintifik pula. Terakia kan apa? J. Kat leher ke? Dekat leher. Kat leher lah. Dekat leher ni ada disalut oleh kulit tu, bawah kulit tu, depan leher tu lah. Ada halkum, ada urat marik dan ada urat kiri kanan. Sebaik kan yang wajib tu halkum dengan urat marik tu lah. Yang kalau kita potong tu kan dia akan air darah kan. Lari ke bawah lepas tu memancut darah kan. Saya suka megang ayam bila arwah abah lu apa namanya menyembelih kan. Lepas tu dia kata kalau kita dia dah berhenti kan menyembelih tu, kita angkat kaki ayam tu, kita ke bawah kepala. Tuntung kan? Darah tu kita biarkan keluar sampai habis menitik dia, cepat mati tu. Oh macam tu. Dengan arwah suami dulu kalau nyoleh macam tu jugalah saya buat kan. Semua nyoleh ni. Tapi sendiri nyoleh tak pandai. Orang perempuan pun boleh semoleh tapi makruh. Kalau orang lelaki ada orang perempuan nyoleh tu mengado-ngado lah tu kan. Walaupun hukum dia tak berdosa. Tapi ngado lah. Tapi kalau tak ada betul lakinya malih, kalau tak semoleh kan mati bendanya, binatangnya. Tu semoleh lah. Okey. Yang benda tajam tadi, alat tajam tadi, apa nama ini? Walaupun tajam tapi tak boleh, apa dia? Kuku, gigi, tulang, rambut, tali. Rambut dia boleh tajam kan? Kalau lilit kan kat leher burung kan? Hentam macam tu, boleh putus leher burung tu kan? Tali pun macam tu. Tali ransing ke apa-apa kan? Memang tajam lah jadi tapi semua tak boleh. Dan kalau kita nembak kan mati dia tanpa sembelih. Dulu kita dah baca kan dalam kitab. Dah baca dulu. Saya terkonang Kak J ada respon dulu tu. Kitab yang sebelum ni lah masuk usrah. Kan? Jadi itulah yang terkandung dalam hadis 17. Alhamdulillah. Ada salah silap mohon ampun dan maaf Kalau ada apa-apa lagi kita boleh respon lah dalam grup kan. Dan kita akhirilah majlis kita ini dengan membaca suratul Nas dan tasbih kafarah
dan seterusnya kita berselawat ya. Mana bedah ni? Ya. Dia Bismillahirrahmanirrahim. nanti Ya. kita baca surah Al-Asri dulu, lepas tu tasbih kafarah dan selawat. Bedah tak payah tunjuk muka ya. Oh, tak dapat tunjuk muka. Okey. Ada. Apa nampak koning ayat tu? Okey, kita baca surah Al-Asr, tasbih kafarah dan last sekali nanti kita selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana Rabbika lafi anta. Okey, kita selawatnya. Beda selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sadaqallah. Finish. Kita bergambar. Jo berkolip-kolip kan. Kiah. Okey, kita bergambar. Kak J kenapa? Tadi rolap lah. Data orang. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey. Terima kasih semua.